Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Matematik Cik Noh. Kita masih lagi dalam pembelajaran tingkatan 3 mengenai faedah. Kali ini kita akan mempelajari faedah compound. Faedah compound ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asal dan juga faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Maknanya duit yang kita simpan tu ditambah dengan faedah yang kita dah dapat, ya, untuk kita kira faedah seterusnya. Jadi faedah compound berbeza daripada faedah mudah dari segi jumlah simpanan yang akan dikira perhitungan faedah, ya. Jadi faedah compound juga ada kekerapan perkomponan yang berbeza, iaitu boleh setahun sekali, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali dan seterusnya lah, ya. Kita ambil contoh akaun Cik Nazrin. Prinsipal asal dia 8,000. Faedah dia dapat 3% dan dikira setahun sekali, ya. Jadi maknanya sekali je lah untuk setahun. Jadi di tahun pertama prinsipal asal dia 8,000 dengan faedah 3%, beliau akan mendapat RM240 faedah, ya. Jadi di hujung akhir tahun pertama jumlah simpanan Encik Nazrin akan menjadi RM8,240. Okey. Jadi yang amount itu kita akan bawa untuk perkiraan tahun kedua dengan compoundnya sekali setahun juga dan juga faedahnya 3%, ya. Jadi kita kira prinsipal asal untuk Encik Nazrin di tahun kedua adalah RM8,240 dengan kadar faedah 3%. Jadi dikira faedahnya beliau akan dapat di hujung akhir tahun kedua ialah RM247.20 sen. Jadi faedah itu kita akan tambahkan ke prinsipal asalnya iaitu 8,240. Maka jumlahnya untuk di akhir tahun kedua akaun Encik Nazrin ialah RM8,487.20 sen. Untuk mengira faedah compound, formulanya adalah MV sama juga P dalam kurungan 1 tambah R per N tutup kurungan kuasa NT. Jadi MV adalah nilai matang, iaitu matured value. P adalah principal, ada duit yang kita simpan. R adalah kadar faedah tahunan, the yearly interest rates, maknanya faedah tahunan yang kita dapat. Kemudian N ialah bilangan kali faedah di compound dalam setahun. Number of periods the interest is compound per year, maknanya berapa kali setahun. Boleh sekali, boleh 3 kali, boleh 4 kali dan sebagainya lah, sebagaimana kita bersetuju dengan pihak bank, ya. T adalah tempoh dalam tahun, term in years, berapa tahun kita nak simpan tu. Kalau kita nak simpan dalam bulan, kita kena bahagi dengan 12 sebab perkiraannya adalah untuk tahun, ya. Okey, berdasarkan akaun Cik Nazrin juga, prinsipal asal dia adalah 8,000. R dia adalah 3%, maknanya faedah yang dia dapat adalah 3%. Jadi ditukarkan kepada perpuluhan, dia jadi 0.03. N iaitu bilangan berapa kali dia nak buat setahun, ya, faedah compound dia. Jadi dalam akaun Cik Nazrin ni beliau buat sekali setahun. T maknanya berapa lama tempoh dia nak simpan dalam bank tu, 2 tahun. Jadi T dia adalah 2. Jadi kita ikutkan formula ni tadi, MV sama juga P dalam kurungan 1 tambah R per N tutup kurungan
kuasa NT. Jadi P dia adalah 8,000. 1 tambah kadar faedah dia dapat 3%. Jadi 0.03 per 1. Maknanya dia buat untuk perkiraan komponen setahun. Jadi 1 per 1 tutup kurungan NT, N tu 1 dan T nya 2. Jadi bila kita kira, mula kita kira yang dalam kurungan ya. Bila kita buat 1 tambah 0.03 per 1 kuasa, maknanya 1 kali 2, kuasa 2, kita akan dapat 1.0609. Kita darab dengan prinsipal asalnya 8,000, kita akan dapat RM 8,487.20 sen. Awak boleh kira dengan kalkulator, insya-Allah awak akan dapat jawapannya begitu. Jadi di hujung tahun kedua, Encik Nazrin akan mendapat jumlah simpanannya ialah RM 8,487.20 sen. Okey. Contoh kedua, pada awal 1 tahun, Puan Liu Fong menyimpan RM15,000 dalam akaun simpanan. Kemudian kadar peratus dia dapat adalah 4% setahun. Dan perkompaunan dia buat 6 bulan. Maknanya dalam 1 tahun, 2 kali lah dah. Jadi kita nak tengok berapa jumlah simpanan Puan Liu Fong pada akhir tahun ketiga. Dia nak simpan duit tu selama 3 tahun. Okey. Jadi kita isikan macam ni, prinsipal asal dia 15,000. Faedah dia dapat berapa peratus? 4%. Jadi bila kita kira dalam perpuluhan, dia jadi 0.04. N dia iaitu berapa kali setahun dia nak buat perkompaunan tu, iaitu 2 kali. Sebab 6 bulan sekali, dia jadi 2 kali lah ya. 2 kali setahun. T, dia nak simpan selama 3 tahun. Jadi, MV sama juga P dalam kurungan 1 tambah R per N tutup kurungan kuasa NT. Jadi, P dia 15,000. 1 tambah R dia adalah 0.04. N dia adalah 2. So, per 2 tutup kurungan N 2. T dia 3. Jadi, mula-mula kita kira yang dalam kurungan. Awak buat 0.04 bahagi 2 tambah 1. Okey. Kemudian kuasa. 2 kali 3, 6. Kuasa 6. Ya, awak buat begitu dalam di kalkulator. Awak akan dapat suatu figure yang agak besar. Jangan padam. Darab dengan 15,000. Jadi awak akan dapat figurnya 16,832.4369. Okey. Jadi kita buatkan bundar ke 2 nombor selepas titik perpuluhan, sebab sen ada 2 nombor selepas titik perpuluhan. Jadi awak akan dapat RM 16,892.44 sen. Ini perpuluhan 436. Jadi awak tambahkan 1 kepada 3 tu jadi 4. Jadi jawapannya adalah Puan Liu Fong ni pada akhir tahun ketiga, beliau akan mendapat jumlah simpanannya RM 16,892.44 sen. Okey, kita tengok akaun Puan Wahidah ni, dia nak buat yang pertama tu 3 bulan sekali. Maknanya dalam 1 tahun adalah 4 kali dikira perkompaunan ya. Kemudian yang B tu sebulan sekali. Maknanya dalam 1 tahun 12 kali lah. Jadi kita tengok perkiraannya ya. Okey, kita isi dulu. Prinsipal asal dia 10,000. R dia
faedah yang diberi 5% akan jadi 0.05 dan masa yang dia nak simpan ialah setahun je, ya. Jadi MV sama juga P dalam kurungan 1 tambah R per N tutup kurungan NT, ya. Jadi yang ini kita tengok N dia adalah 4, maka MV sama juga prinsipal dia 10,000 dalam kurungan 1 tambah peratus yang dia dapat 5%, jadi 0.05 per 4, iaitu 4 kali dalam setahun kompaun faedah tu dikira, ya. Kemudian tutup kurungan NT, N adalah 4 dan dia simpan duit tu setahun, maknanya darab 1. T dia adalah 1. Jadi bila kita kira, awak kira, ya, 0.05 bahagi dengan 4. Okey. Kemudian tambah 1 kuasa 4, 4 ke 1. Kemudian figure itu awak darab dengan 10,000, ya. Kemudian bundarkan kepada 2 titik perpuluhan. Jadi amount dia akan jadi RM 10,509.45 sen. Yang ini untuk akaun Puan Wahidah, and dia ada 12. Maknanya pengkompaunan tu dikira sebulan sekali. Jadi setahun dia dapat 12 kali lah. Jadi perkiraan dia, prinsipal asal 10,000 dalam kurungan 1 tambah peratus dia dapat 5%, jadi 0.05 per 12, iaitu 12 kali perkiraan untuk setahun tu, compound dia. Kemudian untuk setahun, disimpan hanya untuk setahun, jadi 1. Bila kita kira 0.05 bahagi 12 tambah 1, ya. Kemudian kuasa 12. Jangan padam, awak darab dengan 10,000. Kita akan dapat 10,511.61898. Jadi kita bundarkan ke dua nombor selepas titik perpuluhan. Jadi kita akan dapat RM 10,511.62 sen. Ya. Okey, di sini kita tengok perbezaan kekerapan perkompaunan bertambah, nilai duit yang kita dapat pun bertambah. Jadi kita tengok sini, ya. Kalau 4 kali setahun, kita dapat RM10,509.45. Manakala kalau 12 kali, kita dapat lebih sikit, ya. RM10,511.62. Maknanya ada pertambahan di situ. Jadi maknanya lebih kerap ataupun lebih banyak perkiraan perkompaunan kita buat dalam setahun tu, nilai faedah yang kita dapat lebih. Itu perbezaan dia, ya. Yang ini contoh perkiraan faedah mudah dengan faedah kompaun. Akaun Encik Charles, beliau menyimpan RM6,000 untuk kadar faedah 6% setahun selama 2 tahun. Yang pertama cuma faedah mudah. Yang kedua, faedah kompaun dengan perkompaunan dia 4 bulan sekali. Kita bandingkan, ya. Okey, akaun yang pertama ni faedah mudah. I sama juga dengan PRT. Prinsipal dia 6,000, faedah dia dapat 6%, darab dengan selama dia simpan 2 tahun. Beliau akan mendapat faedah RM 720 dengan faedah mudah. Manakala faedah kompaun, MV sama juga P dalam kurungan 1 tambah R per N, tutup kurungan kuasa NT. Jadi prinsipal asal 6,000, 1 tambah peratus yang dia dapat 6%, iaitu 0.06 per
3 sebab dia nak kira 4 bulan sekali. Dalam setahun dia kira 3 kalilah compound dia. Tutup kurungan 3, iaitu N dia 3 kali setahun nak kira, dan dia simpan selama 2 tahun. So 2. Jadi sekali lagi kita kira dengan kalkulator ya. Okay, bila kita kira, sekali lagi Cik Noh nak ulang ya macam mana kira dia. 0.06 bahagi 3 tambah 1 kuasa 6. 3 kali 2, 6. Jangan padam, awak darab dengan 6,000. Kita akan dapat 6,736.9745. Jadi kita bundarkan kedua nombor selepas titik puluhan. Kita akan dapat 6,756.97 sen. Itu untuk jumlah simpanan Encik Charles dengan faedah compound di hujung tahun yang ke-2. Dari sini jumlah faedah yang terkumpul adalah 6,756.97 sen. Tolak dengan prinsipal asal dia 6,000, maka jumlah faedah yang Cik Charles dapat melalui faedah compound 4 bulan sekali, jadi 3 kali dalam setahun, adalah RM756.97 sen. Ya. Jadi di sini kita tengok perbezaan kalau dengan faedah compound dengan faedah mudah. Jadi faedah compound beliau mendapat RM756.97 sen, sementara faedah mudah hanya RM720. Jadi beza dia RM36.97 sen. Peratus yang sama, simpanan lamanya pun sama, ya, iaitu 2 tahun kan. Jadi di sini dijelaskan bahawa simpanan dengan faedah compound membawa pulangan yang lebih tinggi berbanding simpanan dengan faedah mudah. Cik Noh harap pelajar-pelajar faham dengan penerangan Cik Noh ni. Kalau masih kurang faham, sila tulis di kolom komen dia tang mana kita kena discuss lagi. Cukup setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.